Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati nayub kita, Tok Nebe, Tok Kemene, Tok Ime, Tok Khatib, Tok Bila, Kamakan Masjid, ahli jawatan kuasa kerongkan untuk memberi saham kepada adik-adik yang sedang belajar di sekolah tadika Ar-Rahmaniyah di Kampung Air Kubu. Saudara-saudari, ibu bapa yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang Allah takdir kepada kita boleh kita mari berjumpa di kawasan Masjid Ar-Rahmaniyah ni. Didoakan semoga keberkatan akan tercurah kepada kita semua. Dan sebentar lagi insya-Allah kita akan ikuti pula ceramah ataupun ucapan yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Ustaz Mazlan Muhammad yang menjadi anak asal ataupun anak inti kepada Kampung Air Kubu. Bila kita melihat anak sahabat saya saat ni, anak Ustaz Faison, yang memberi ucapan walaupun di dalam klip yang direkod ketika ngan White Channel di Betong pada 2 minggu lepas. Kita berasa suka hati apabila kita melihat kanak-kanak ataupun budak yang berkebolehan dalam memberi ucapan kepada sidang yang berhimpun pada kali itu. Bila kita melihat juga keadaan anak-anak kita yang sedang belajar ataupun masih lagi di dalam jagaan ibu bapa, kita melihat anak-anak adalah sebahagian daripada kita. Kita mewarisi hidup, nyawa kita, daging darah kita kepada anak-anak kita. Setelah orang-orang tua kita zaman dahulu sudah pun meninggal dunia, tapi dia tinggal pusaka yang paling mahal sekali, iaitunya kita ni lah yang hidup di atas muka dunia pada hari ini. Dan kita harap mudah-mudahan dengan harapan yang kita juga berharap supaya anak-anak cucu kita akan menjadi orang yang dinilai, dikira oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja di dunia, bahkan dikira dengan harga yang paling mahal sekali, iaitunya syurga yang Allah taala sediakan kepada setiap hamba-Nya yang beriman, yang berilmu, yang beramal, yang bertakwa. Itulah sebagai harapan yang tinggi. Saya usaha nak kecek bahasa kampung mudah-mudah dah, tak saya jadi bahasa surat sangat. Tengok kepada keadaan ibu bapa yang sudi hadir pada malam ni, bersama dengan anak-anak
Ya, terima kasih Dik. Alhamdulillah kita berasa suka hati. Nak patungan kita hak paling penting sekali iaitu nak pungut derma ataupun sedekah jariah daripada kita semua. Jangan lupa ibu bapa pada malam ni puak-puak kita tak boleh kelik. Kalau sekiranya kita mai kuat kapau kita untuk nak bersedekah ataupun nak memberi saham kepada adik-adik pelajar kita. Budak-budak yang sedang duk belajar di sekolah tadika utama sekali. Lepas tu kita semua faham semua bahawa sekarang ni sudah pun hampir dengan bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 1437 Hijrah. Kemungkinan setengah-setengah sekolah tadika ataupun sebahagian kampung nak mengadakan kegiatan kecekam untuk pelajar-pelajar. Nak kalau orang tua orang kampung dia katanya nak katuk puasa. Nah, dia katuk puasa ni goliknya nak makan. Ya, dia goliknya lagu tu buat gapo we? Katuk puasa. Katuk puasa tu maknanya nak makan we kenyang. Terang kita perhati kedai-kedai buffet tak? Hari akhir, hari orang tengok anak bulan tu, kedai buffet tak ada khisi nak duduk. Tak ada tempat nak duduk. Sebab apa? Orang penuh. Mula yak di lepas zuhur sampai ke malam pukul 12 orang katuk kedai. Sebab apa? Orang-orang kampung dia katanya nak katuk puasa. Ya Melayu-Melayu kita ni ngam makan dia tak balah. Ngah lain tak apa ya balah, tapi ngah makan jangan duk balah. Lepas tu saya seru juga ibu bapa yang mari pada malam ni kita jadi anak-anak kita, pelajar-pelajar kita yang sedang duk belajar pada sekarang ni di kawasan air kubu ni lah. Dia berasa gembira, suka hati apabila bapa dia sendiri, ibu dia sendiri dan orang ahli kampung sendiri yang beri sokongan kepada puak-puak dia. Ibu bapa yang dikasihi sekalian, tajuk yang diberi kepada saya supaya bicara pada malam ni bukan ceramah sangat. Saya tak pandai ceramah, tapi untuk geletek-geletek puak kita, benda hak kita tahu belaka dah, tapi mari duduk cuek-cuek gitu ya. Katanya kita nak pagar lagu mana anak cucu kita dengan pagar Islam. Dah learning bila kita tengok sebahagian besar anak-anak orang Islam kita terjebak dengan maksiat, dengan dosa, dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Cuba kita tanya, anak siapa kata tak ada terasapมือถือ, tak ada tablet, tak ada notebook, tak ada komputer. Di rumah mana kata budak-budak tak pandai main game? Budak mana kata besar sampai kecop ngaji prathom siksa tak pandai lagi buka komputer. Dia rasa tak ada. Semua budak lah ni pandai belaka. Bahkan satitik yang orang waktu baik dah, bukan satitik sangat, ponkan wicai. Ya rakyat katanya budak umur 5 tahun pandai buka web hak pasang orang tino jatuh ada buat gapo tu, budak umur 5 tahun pandai buka. Kita berasa kejut dengar sekaligus, tapi kau teaching hak sungguh lagu tu. Jadi learning bila kita perhati tiap-tiap buah kampung pun lagu tu lah belaka. Bukan saja budak pandai cerdik teknologi, elektronik, tapi bila kita perhati pemuda-pemudi pada hari ni pun dipenuhi dengan perkara-perkara yang tak baik, seperti apa? Zina. Nah, duduk tino ngajate jadi tamada dah learning. Hak ngaji pasal ngaji, hak tak ngaji pasal tak ngaji.
Tu. Dia bukan katanya orang tak mengaji saja duduk tak kena. Orang mengaji sama-sama mengaji jadi juga ngisak tamada habis dah. Walaupun di pai depan kampung tulis katanya Moban plot ya septic. Siapa-siapa boleh tulis bukan? Boleh tulis ambil duit, cari duit sikit gitu tulis Moban plot ya septic. Tapi dalam kampung tu dipenuhi dengan daun-daun ketong yang orang duk rebuh. Ubat gila. Orang-orang muda kaya mabuk. Budak-budak tino yang sudah pun penuh rusak akhlak. Keadaan muda-mudi susah nak pergi cari orang-orang hak juruh, orang-orang hak baik. Ini keadaan yang sebenar yang kita mesti kena terima. Nah, kita kena terima. Yomrab katanya, inilah keadaan yang sebenar yang kita duk tengok sia malam. Lepas tu jari orang nak pergi lari benar-benar maksiat. Kalau boleh royak pun royak dalam ceramah lah gening. Royak dalam khutbah Jumaat. Tapi nak pergi cuik orang sore-sore tino ngajate duduk sekali, kita nak pergi tanya, dek adik laki bini kau dua orang ni, duk wasa tak gamuk. Lama ke buku naik atas kepala kita. Nah, sebab wairun zaman-zaman lah ni cuba kita ada tengok kau. Ya rum tamrai kadang-kadang orang sore tu siapa kau mati. Kena buat oleh puak-puak wairun. Nya gocoh, nya sepak. Dia ambil bajak, ambil pisah. Nah, akhir sekali orang hok kita pun dak mikir kok kalau dah kita jadi semacam tu nak kata rano kita. Sebab itulah tiap-tiap orang lah ni pakat katanya ikut mung mun awak gapo mun bukan anak aku. Tu mun nak tujung pocoknya pun ikut mung. Sebab itulah keadaan dunia yang kita duk tengok pada masa sekarang ni, dia panggil nafsi dah. Mung aku. Diri aku, diri mung. Tapi yang kita masih duk harap lagi katanya tak akan jadi mung aku iaitunya ibu dan bapa. Ibu dan bapa itulah orang yang pelit anak dia dan orang yang didik, asuh, tarbiyah, royak, ngepek, bentuk, ajar, ikut nak sebut. Ibu bapa so ya kita duk harap lah ni kata akan jadi baik. Kadang-kadang guru wal'iyazubillah, setengah-setengah guru tidak boleh diharap akan menjadi guru yang soleh dan solehah kepada anak-anak. Itu bukan semua, tapi ada sebahagian. Orang-orang sekarang ni hampir tidak ada amanah. Sama ada dalam periksa, dalam mengaji, dalam copkan siksa. Kadang-kadang tak ada mengaji ni. Dia bayar duit cop. Cop doktor lah ni orang bayar duit. Nak boleh tamneng wicakan pu cuai satrajan, rong satrajan setengah-setengah dia mau sumak dengan duit. Dengar berita dah 2-3 hari lepas. Pelajar-pelajar hok gi sop di Mahawidyalaya Rangsit. Bukan? Nyetok klong di wenta dia. Nampak habis. Gapo-gapo kok sop nampak habis. Pakai J ada cam top untuk nak sop wicakan pet. Tu cuba kita perhati, ini adalah perkara-perkara yang berlaku sungguh. Kita klik kepada asal kita nak jadi baik juruh ni. Memang saya nak misal mudah-mudah seorang ni, saya selalu misal dengan pohon kayu, pokok kayu. Cuba kita perhati deh, pohon kayu kita nak tanam dia tu, bukan kita pergi beli pohon dia, pokok dia di kedai,
dalam nak ke mana kita klik tanah bukan. Orang yang faham lagu tu kena faham semula, kena ngaji semula. Katanya bukanlah pergi beli pohon kayu sepohong klik mari tanah, lepas tu tak apa dia hidup dak. Sebenarnya kita kena tengok kepada tanah yang kita nak tanam pohon tu. Kita beli anak dokong, kita kena tengok tanah mana yang sesuai dengan pohon dokong. Barulah kita tanam. Bila kita tanam sudah, nak boleh makan buah dia bukan sehari dua dak. Tapi kena guna masa lama, kita guna pohon, kita kena guna masa. Lepas pada kita tanam, kita kena buh baja, kena berjiru, kena pagar, tak sewi menate, mari duk makan daun dia, pucuk dia, batai dia. Kena duk pergi tengok sokmo. Kalau tak tengok nanak hari pun, maknanya ada masa kita beri kepada pohon yang kita duk tanam. Apatah lagi keluarga kita, anak-anak kita. Yang menjadi buah hati, harapan masa depan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan semulia-mulia makhluk di atas muka bumi, iaitunya manusia, bukan malaikat dan bukan jin. Manusialah yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala cerita banyak hubungnya dengan pembinaan keluarga di dalam Quran. Nabi sendiri SAW banyak cerita kepada kita hubungnya dengan pembinaan keluarga. Jadi untuk ambil masa tak panjang sangat pada malam ni, nanti lagi muai kuek, iaitunya Profesor Madya Ustaz Mazlan akan bersama dengan kita. Tapi untuk sebagai sepitah lalu, saya atur beberapa perkara untuk kita bina keluarga kita menjadi keluarga yang bahagia. Kita nak buat macam mana? Saya mengaku katanya diri saya belum lagi berjaya dalam membina keluarga yang bahagia. Tapi kita yakin bahawa apa sahaja yang dikatakan kebaikan dalam kehidupan kita ni, kita nak buat macam mana nak jadi kita boleh kecap nikmat kebaikan yang Allah Ta'ala beri kepada kita anak. Lepas tu anak kita jadi anak yang soleh, yang baik, yang berjuru. Sampai ke kita mati pun masih lagi saka hak kita duk tinggal sebagai anak. Bukan saka rumah tangga dak, bukan saka tanah, duit, tapi saka yang paling mahal sekali, iaitunya anak cucu kita. Cuba kita yon semula dah. Kalau lah orang hak berumah tangga dah pun tak ada gapo, orang hak tak berumah lagi pun cuba-cubalah ambil apa yang saya nak atur ni. Iaitu yang pertama sekali dalam bahasa Arab, ia katanya husnu ikhtiyari zaujah, iaitunya pandai pilih isteri. Nah, pandai pilih isteri. Bagi orang lelaki, dia akan jadi pemimpin dalam keluarga dia, maka dia kena pandai pilih orang tino yang nak jadi bini dia. Kita kecek bahasa kampung mudah-mudah. Jangan duk kita tengok pak comel weh. Maksud minta dak. Nah, jangan semata-mata tengok di comel, di kaya, tapi kita kena tengok di orang perempuan yang berpegang teguh dengan agama. Sebab tu Nabi royak dah, saya tak perlu baca hadis, terjemuh selalu. Nabi katanya dikahwin, dinikahkan orang perempuan atas 4 dasar. Yang pertama kerana comel dia, tengok comel. Nabi tak mula-mula sekali li jamaliha, kerana comel dia. Kerana apa lagi? Kerana kayanya, kerana keturunan dia bakar molek, mak pak dia, tok nenek dia berjuru orang baik. Lepas tu yang keempat, kerana agamanya. Nabi rakyat katanya merebutlah orang perempuan yang mempunyai agama. Sebab tu orang tino pun kalau dia nak pilih orang jantan, pilihlah orang jantan yang beragama. Jangan semata-mata kita pilih supaya praik dah. Nak tengok pak berasa mujur baru dia main keceh kita pun nak juga dia. Ya ada juga tak? Pas kita nyanyo lah ni, nyanyo ke orang tino ni.
Nah, kecek ni tengok royak kau orang jatuh nyanyo kau orang tino sebab apa orang tino kau sehari kau ramai. Pas umur kalau kita tanya bahasa kampung mudah-mudah dah. Siapa kata tak say belaki? Wah, jangan tanya ustaz. Semua orang nak belaki belaka. Semua orang nak berumah belaka. Tapi learning kena tak dah. Orang tino kena tamcai molek katanya boleh jadi dia ni akan jadi anak dara siapa tua. Tak ada orang masuk minta. Sebab apa? Sebab orang jatuh sikit, orang tino ramai. Pas jatuh hak sikit pula dua nyakit. Saya dak perhatilah. Nyakit yang pertama sekali, nyakit kena ubat. Pas apa? Orang tino mana nak cari orang jatuh hak lekat ubat jadi tok laki dia? Dia rasa tak ada. Yang kedua pula ponde. Bukan? Hak dia di manguh, kecek tai. Sama-sama puak dia. Sedap kita dengar puak-puak dia kecek lembut tangi. Nah, jalan supaya orang tino dah. Pas orang tino mana nak cari orang ponde jadi tok laki dia? Hak ni lah Islam letak mula-mula sekali. Pilihlah orang yang nak jadi pemimpin dalam keluarga, iaitunya orang lelaki yang mempunyai agama, orang perempuan yang mempunyai agama. Misal mudah-mudah supaya burut titik. Saya tak pandai belakang ni, burut titik pun tak pandai. Pohon kayu pun tak pandai, tapi tengok-tengok gitu perhati burut titik orang nak buh dalam rebel dah. Orang cari benih, sorok hak sedap-sedap. Bubuh. Wit telur 2 ekor tu. Duk dalam rebel tu biar anak mari. Oh, sorok lebih sedap pada pok lagi. Duk kerukung sedap. Sebab itulah kita nak harap kepada anak kita masa depan, kita dulu zaman-zaman learning ni kena jadi orang berjuruh, orang baik, bina keluarga kita. Apabila kita setuju dah, pilih dah, alhamdulillah kita kena jadi nampak sungguh untuk kita nak bina keluarga. Kita kiralah pasal kalau nak tunai pun tunai, nak menikah pun menikah selalu, tak ada gapo. Tapi hak pentingnya jangan duk buat benda-benda haram. Menikah, saya tanya ni, bila menikah dah, tanya puak-puak kita buat gapo kau bini kita? Nah, orang tanya geletek lah ustaz. Nah, dah hak sebenarnya kena baca doa. Baca doa ni orang jatuh dia kena letak tapak tangan dia di atas dahi bini dia. Malam yang pertama belum pada dia nak setidur, nak sebatar, kena letak dulu tangan dia ni di atas dahi bini dia, baca satu doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Doa ni adalah doa yang sangat molek apabila tok laki baca kepada bini dia sebelum daripada dia nak tidur pada malam yang pertama. Dan sebab dia minta dengan Allah kebaikan semua yang ada pada bini dia dan perkara-perkara yang akan timbul lepas pada tu nak jadi molek semua hidup. Minta jauh juga dengan Allah Ta'ala daripada kejahatan yang ada pada bini dia. Perangai, huduh, kecek, kasar, lawa, tok laki, genyek kaki. Lari tak dengar. Royak gapo tak reti. Minta jauh habis. Tu daripada bini dia. Lepas tu, habis hak baca doa saat ni. Tidur pula. Bila tidur sebatar dah dengan bini. Setengah-setengah hari saya kelola dalam ceramah tapi bukan sini, tempat lain. Saya tanya kata, wak pandai dah doa nak jimuk. Wak kata jangan nak tanya aku tak pandai. Boleh cicik dah wak. Tak pandai. Doa untuk nak jimuk dengan isteri. Kalau boleh dah, kita pergi cari tepek di bucu katil. Sebab apa? Sebab kena baca semua. Allahumma baca kan Allahumma barik lana ke? Dah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Tapi orang kita buat kau tak ada doa ni.
Dia derah nak katuk pelito, lepas tu dia derah nak royak ke bini dia. Ya, derah sikit ya. Tak ada dah weh. Ha tu. Hak tu dia galik dah selok bini dia. Hak nak buat agama tak ada dah ni. Nah, bismillah pun tak ada nak baca. Lepas tu kita apabila duduk dengan bini kita, maklumlah lah. Sama-sama tahu laki bini. Tuhan akan beri rezeki kepada kita, iaitunya anak. Orang bini belaki semua nak ke anak. Lebih-lebih lagi orang tino hak menikah dah 4-5 tahun tak boleh anak. Kadang-kadang orang tino setengah-setengah tanya saya dah. Dalam terasak lah, kita pun tak tahu juga siapa terasak kita. Ustaz, kita berumur mari 5 tahun dah tak boleh anak. Kita pun kelolo dengan dia. Rajin ke dah? Dia kata rajin dah. Rajin dah tak boleh lagi. Ha tu. Hak ni kita kena syukur kepada Allah. Orang hak pasal berumur mak tekan suwi pep tit lei. Ha ni muju. Akak tangis lalu dah. Sebab tu tak usah duk makanlah ya kum kamnat. Sebab Allah Ta'ala beri rezeki anak kepada kita ni setinggi-tinggi harga yang paling mahal sekali dalam hidup kita. Ramai orang hak tak boleh anak duk cari ubat tu penawar ni nak wilkat anak. Rajin habis cakap dah dia. Tapi tak boleh anak. Akhir sekali tahu katanya mandu. Apatah lagi kalau sekiranya orang perempuan, dia tahu katanya dia ni mandu. Ha tu lah kacik gigi kok. Lama ke abe aku pergi cari hak yang kedua ke. Ha. Hak tu orang tino dia tak say tu. Ya naknya abe dia duduk sekali dengan dia sokmo. Walaupun boleh anak sore apa tak apa dah. Ha ni nak ayat katanya tingginya harga Allah Taala wi kepada kita anak. Lepas tu duduk di kita sendiri, kita kena jadi pome meacip dalam hal nak didik anak. Jangan semak len. Anak kita macamของเล่น. Anak kita bukan main-main kita duduk dengan dia, tapi ของจริงตัวจริงเสียงจริง. Duduk dengan dia, didiklah dia molek. Daripada awal-awal kita boleh, alhamdulillah, didiklah anak jadi juru, jadi baik. Ambil Islam mari duduk likung. Jadi lom dengan Islam, ajaran Islam dalam rumah tangga kita. Ibu bapa buat gapo-gapo adalah cermin kepada anak. Jadi cermin. Cuba kita perhati. Kalau dia kita katuk kipas angin dengan kaki, anak kita pun katuk kipas angin dengan kaki juga. Sungguh tak? Sungguh. Dah pok ngamuk. Katuk kipas, buka kipas. Nyohlo ibu kaki je. Anak pun tengok. Dia nak katuk, nak buka kipas angin bila-bila, kohlo kaki. Buat gapo-gapo dalam rumah tangga, anak-anak duk perhati. Kalaulah orang dalam rumah tangga, semacik dalam rumah tangga, kecek berjuru, kecek baik, alhamdulillah, anak-anak punya kecek baik. Kalaulah orang tua pasal menyapung kata huduh-huduh, nanti tengok anak pun mulut lagu tu. Sebab dia turut mak pak. Inilah orang pakat duk sedar pada hari ni, nak buat macam mana nak jadi anak kita berjuru, anak kita baik. Masa ada tak berapa minit lagi. Ingin saya atur sikit-sikit dah. Sebagai jadi dia panggil tip untuk kita, untuk telah sebagai ubat kecil-kecil makan cukup. Lepas tu nak ubat hak harga mahal kena pergi cari doktor dia. Kena pergi cari bomo, kena masuk kursus, cara hadir di anak, jadi molek lagu mana. Yang pertama sekali kita kena berdoa. Jangan lupa dah ibu bapa tiap-tiap orang kena berdoa kepada anak-anak dia. Ada anak berapa orang sebut nama perabi dalam doa. Jangan duk royak ke Tuhan nak tanah, nak rumah besar, nak kereta saja. Tapi anak kita semua tiap-tiap orang kita sebut nama dia. Jadi lambang ahli syurga dalam rumah tangga kita.
Umuh kita we jadi ahli syurga. Orang pakak duk ronarong lo ni dak. Usrati jannati. Gapo tu usrati jannati? Keluargaku sebagai syurgaku. Madrasati jannati. Sekolahku adalah syurgaku. Jami'ati jannati. Mahawidyalai universiti aku adalah syurgaku. Sebab apa tu? Sebab kita tak sin dengan aku. Kita nak pergi ke akhirat, nak duduk dalam syurga, maka kita marilah bina keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita, we jadi serupa dengan ahli syurga, duk jalan di atas muka dunia. Mula daripada ibu bapa, lepas tu turun kepada anak-anak. Kena berdoa, kena ambil laksud Islam mari bubuh di dalam keluarga kita. Kecek molek, ajar ngajar Quran, ajar benda-benda molek. Anak kita hak lelaki bawa pergi ke masjid. Belalah budak-budak kadang-kadang dia bukan duk pergi semaya sangat. Dia pergi duk main, tapi apabila kita pergi bawa sokmo dia, ajar dia semaya, dia boleh duk dengar sokmo suara orang duk baca Quran, orang duk bel, orang gapo. Alhamdulillah. Jangan duk dengar hanya lagu saja. Kita sangat sesar apabila kita tengok setengah-setengah keluarga didik anak dia, dia katakan tak apalah, budak-budak dia tak reti lagi, nanti besar dia reti sendiri. Jangan kecek lagu ni. Sebab apa? Nak didik, kena didik sejak daripada kecil-kecil. Nak royak gapo, royak tekah kecil. Nanti besar insya-Allah dia akan reti supaya hak kita kecek masa dia budak-budak tu. Tu cara untuk kita nak didik anak kita. Lepas tu hak lebih besar lagi, kita bubuh benih agama sokmo dalam anak-anak kita. Boleh jadi kita tak terasa katanya kita duk bubuh benih. Anak kita akan duk terima sokmo, dengar sokmo gapo hak orang tua ya duk royak. Utamanya kecek sam-sam dem-dem. Duk royak sokmo, nenyam sokmo kepada anak. Royak siapakah anak dengar, siapakah ingat. Saya tanya puak-puak kita semua, nak ada anak soleh, anak solehah? Semua orang pakak jawab katanya, ya nak belaka. Lepas tu nak buat agu mana? Jangan harap hanya sekolah, jangan harap hanya cikgu sahaja. Sebab apa? Sekolah yang pertama sekali yang anak kita ngaji iaitunya sekolah dalam keluarga. Sekolah yang kedua iaitunya sekolah anak kita pergi semak ngaji. Sama ada Boriban, Anuban, Prathom, Madhyum, Mahawidyalai. Sekolah yang ketiga hak anak kita sendiri tak ada kena semak, iaitunya sekolah sangkom. Sekolah masyarakat. Hak kita sendiri boleh duk tengok, boleh klukli, boleh tepuh, boleh jamuh, boleh tengok, boleh dengar. Anak kita pun serupa juga. Dia duk tengok, dia duk dengar, dia duk tepuh. Ni masyarakat. Pas masyarakat zaman-zaman learning, nak wicakan, dia rakyat katanya, tempai dua yapit. Penuh dengan racun belaka. Supaya dengan anak kita, duk jalan tengah-tengah, rima, singo, naga, duk tengah ngangor mulut. Jalan pelak sikit, glub. Jadi ya kepada singo naga. Yang dimaksud singo naga rima saat ni iaitunya benar-benar tak molek. Kadang-kadang didik molek dah dalam rumah, tapi pergi penuh di saing di sekolah sebab saing dia. Kadang-kadang di sekolah molek, di rumah molek, tapi pergi penuh dalam sangkom. Budak duk ngaji kadang-kadang tinggi, dia mari mikir benda hak pelik-pelik. Mau hidup mikir benda hak pasal karuk-karuk. Pas zaman-zaman learning, kita yakin katanya budak tak ada nak berisut mana dah. Budak tak ada nak berisut mana dah. Marilah kita pagam molek dah. Kelik kepada tajuk saat ni. Kelik kita pagam molek anak-anak kita. Arti pagar di sini, marilah kita pakat kubkum dule. Pakat nasihat, jangan gaduh ngepek, jangan kata huduh, jangan duk kata maki
Benda-benda hak tak molek. Tapi marilah kita pakat kecek kira. Makan kena makan sekali dengan anak kalau boleh dah. Marilah kita hidar sekali, makan sekali. Pok mok anak-anak duk ada prom ta. Allah ni nak ambil mana? InsyaAllah kalau sekiranya kita amal macam tu, bukan anak hari pun tapi we ada lah lama-lama sekali. We ada. Lepas tu gapo hak kita nak royak kepada anak-anak kita, kena royak selalu. Jangan harap katanya tak apa nanti ya besar. Saya dengar seorang guru juga ni. Dia royak katanya anak dia daripada hak sulung sampai hak bosu, dia royak semua gapo hak dia cita-cita nak tengok kuam samrit yang akan timbul akan hasilnya pada anak-anak. Dia royak habis. Bukan nanti tulis surat supaya roye papayun. Nak bapak mati, anak baru jumpa kertas hak pak dia tulis. Hak tu roye. Tapi kita naknya royak terus-terus lalu lah kepada anak kita. Ni, 1, 2, 3, 4, 5 anak kita dengar. Insya-Allah anak kita dia mai kan. Pas anak ni selama mana ibu dan bapa dia ada atas dunia, dia jadi budak situ. Dia jadi budak situ walaupun dia umur 40, umur 50. Dia jadi anak kepada mak dia, pak dia situ. Walaupun mak dia kecek ke apa dia dengar. Walaupun dia alim setara mana pun dia dengar mak pak dia kecek. Tu anak berjuru. Anak baik. Sebab tu kita ada gapo-gapo royaklah perhabis kepada kepada anak-anak kita supaya anak kita ni betul dengan tujuan hak kita beranak ke dia. Setengah-setengah orang tua yang royak katanya, aku tak ada mengaji tinggi ni, ilmu tak ada belah mana. Tapi tak ada orang tua hak tak pandai nak royak ke anak dia katanya, aku beranak ke mung aku nak ke gapo. Ni kita kecek bahasa kampung mudah-mudah. Orang tua cerak ni, dia boleh royak kepada anak dia. Aku, we omor kepada mu ni. Allah Ta'ala we omor hak sebenar. Tapi, mok ngapok lahirkan kepada kamu. Hei anak-anak semua. Mok pok kena royak. Tujuan buat apa boleh? Dia duk pera anak. Cerak lah. Ibu bapa dia nak tengok kejayaan anak-anak dia. Sejak daripada dia didik umur sehari, setengah-setengah nak ucapan ayat katanya didik sejak daripada duduk dalam perut lagi. Orang tino yang mengandung anak duduk dalam perut dia. Orang tino kena berban. Kena suka hati, kena apa dia panggil? Jangan risau, jangan apa? Jangan rusing, jangan kriat. Sebab apa? Apabila orang tino duk kriat sokmo, anak duk ada dalam perut dia kriat. Tubik mari mi panha. Tu. Tengok siapa setara tu kita didik anak kita. Lepas tu apatah lagi apabila keluar mari pak kita kena didik sebab dia adalah seorang yang bernyawa yang kita harap harga yang paling tinggi sekali dalam kehidupan kita iaitu anak-anak kita. Apatah lagi bila kita tengok dia berjaya. Anak semua yang kita lahir juruh belaka, baik belaka, boleh tupai belaka. Molek belaka tiap-tiap orang. Hak ni lah orang tua akan mengalir air mata. Allah, hak ni lah ya Allah aku syukur banyak-banyak. Mengwi umur kepada aku, wi anak berjuruh. Wi anak baik. Setengah-setengah orang tua kena duk basuh pipi dia dengan air mata. Sebab apa? Hak tu mengisak, hak tu katak kepala orang. Hak tu berzina. Tu. Hak tu tak berjuru. Hak tu tak baik. Nak cari hak berjuru seorang pun payah anak-anak. Sebab itulah setengah-setengah orang tua dia tak kecek anak dia. Malah kecek. Orang tanya dia tak kecek. Senyap. Saya biasa jumpa depan sama depan orang tua seorang di jalan. Anak dia 3 orang, saya tanya, Pak Cik ada anak apa orang? Dia katanya ada anak 2.
Kita duk dengar. Dia katanya sebenar ustaz, saya ada anak 3, tapi lah ni saya ada anak 2. Anak hok sore lagi saya tak mengaku, tak kat selalu daripada anak. Tak mengaku anak. Arom dia mula kau naik. Kita dengar ya dok ayat. Yang nak ayat gapo? Dia kata anak sore tu masya-Allah deraka sungguh. Ni kuam rusik daripada seorang bapa kecek dengan saya. Ya ayat katanya dia tak mengaku. Kalaulah Allah Taala ayat katanya orang anak sore tak akan masuk syurga, ya katanya anak sore tu dia tak boleh masuk syurga. Tengok siapa setara tu arom dia naik. Nak ayat katanya marah kepada anak dia. Dia kata ya kecil siapa kau umur 40 50 duk deraka lagi kopok. Nauzubillah min zalik. Sebab tu ibu bapa yang dikasihi sekalian, kita semua nak pakak pegang tangan belakang dah. Pegang tangan kita, isteri kita, anak kita, cucu kita, mak pak tok nenek kita akan jijak pintu syurga. Tak gitu. Kita nak masuk syurga lagi tu. Sangat duka cita kalau sekiranya keluarga kita mana-mana orang kena jatuh dalam api neraka wal-iyazubillah. Mak pak kita, tok nenek kita kena masuk neraka. Anak kita kena masuk neraka. Kadang-kadang isteri kita, diri kita sendiri kena masuk neraka. Kita tak say. Kita naknya semua pakat-pakat boleh masuk syurga belaka. Sebab tu saya akhiri ucapan sebagai nak kata rekah, bukan rekah sangat, tapi sekalung nasihat kepada ibu bapa di kampung Air Kubu pada malam ni, iaitunya marilah kita pakat bedong semula. Mari kita pakat kelik semula, kembali semula. Gapo hok bokrong dalam kehidupan kita, dalam hadidik ke anak-anak, kita pakat mari bincang, mari royak, mari cerita, mari tukar buah fikiran semula. Kita mari review semula. Gapo hok tak kena, kita tobat semula, mula semula hok baik. Hok tak baik, hok berhabis. Anak kita walaupun hok kecil, hok besar, kita kena ada pen untuk kita didik dia, royak kepada dia perkara-perkara hak baik. Kalaulah kita tak pandai, tak ada ilmu, maka kita pandai royak hanya nak tengok anak-anak berjuruh, anak-anak baik boleh tupai masa depan. Hak itulah sebagai hasrat yang tertinggi sekali bagi orang-orang tua yang tak pandai nak ceramah kepada anak-anak dia, tak pandai nak royak panjang, tapi dia boleh royak hanya itulah hasrat daripada hati dia nak sapa kepada hati anak-anak dia. Itulah lebih kurang nak tidak meliputi semua perkara apa yang saya kecek pada malam ni, tapi harap mudah-mudahan apa yang menjadi perkara yang baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita perkara yang baik sebagai hasanah di atas muka dunia, seperti mana yang selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Maka itulah sebagai ucapan yang terakhir untuk saya pada malam dari saya pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Taala beri keberkatan, kebaikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.